Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Auni Iwani binti Anwar. Nombor metrik saya D202010944345. Pada hari ini saya telah diberi tugasan untuk melaksanakan video dalam subjek HGM 3013 iaitu Sembang Bawang, dan tajuknya adalah berkaitan dengan alam sekitar kita. Seperti yang kita tahu, pada masa kini sering berlaku isu pencemaran, iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya. Dan pencemaran ini juga disebabkan oleh aktiviti manusia yang sering mendatangkan masalah dan kesan kepada alam sekitar kita. Di sini saya ingin memberi satu contoh aktiviti manusia yang telah mendatangkan kesan kepada alam sekitar kita adalah seperti aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian ini memberi banyak kesan-kesan yang negatif kepada manusia, kepada alam sekitar. Yang saya boleh bagi contoh adalah aktiviti perindustrian ini yang sering berlaku adalah seperti mereka membebaskan asap-asap kilang yang telah tercemar ke ruangan atmosfera. Asap-asap kilang ini mengandungi bahan-bahan dan gas-gas yang sangat berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon dan sebagainya. Hal ini telah menyebabkan komposisi ruang di udara kita menjadi tercemar dan teroksida. Pembebasan habuk-habuk terampai di atmosfera telah menyebabkan berlakunya fenomena jerebu, terutama ketika udara kering di atmosfera. Ini telah meningkatkan nilai indeks pencemar udara di persekitaran tersebut. Aktiviti perindustrian ini juga yang menyebabkan berlakunya pencemaran air. Sebagai contoh, aktiviti perindustrian yang membuang sisa-sisa toksik yang beracun, sisa-sisa pepejat ke dalam sungai. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan hidupan akuatik seperti penyu, ikan dan sebagainya akan pupus dan mati kerana sisa-sisa toksik ini telah mencemarkan seluruh kawasan sungai tersebut. Justru itu, sungai menjadi tercemar dan hidupan akuatik juga tidak mempunyai tempat tinggal. Kesan yang timbul akibat daripada masalah aktiviti perindustrian ini adalah ia memberi kesan kepada manusia dan alam sekitar. Disebabkan pembebasan asap-asap kilang ke ruangan atmosfera telah menyebabkan berlakunya masalah jerebu. Apabila berlakunya masalah jerebu ini akan mengakibatkan masalah kesihatan seperti penyakit paru-paru, sesak nafas dan sebagainya. Lebih 1,000 penduduk di sekitar Kampung Jelatok dan Taman Berhampiran di Tanah Merah, Kelantan terpaksa berdepan debu hitam dan asap kilang papan lapis berhampiran sejak 20 tahun lalu. Penduduk mendakwa kilang yang terletak 100 meter dari kediaman mereka mengeluarkan asap hampir setiap masa. Seorang penduduk asal kampung itu, Ang Tong Bun, mendakwa kilang itu menyebabkan tanaman seperti pisang dan kelapa di kebunnya rosak akibat diselaputi debu hitam dan minyak. Ketika rakaman, kelihatan jelas asap hitam tebal dari serombong asap tidak jauh dari rumahnya yang turut berbau busuk. Demam sama, budak-budak tak sekat sama. Oh, jadi ni bah demam ni tak sekat dah berapa hari dah.
Masalah itu turut mengakibatkan debu melekat pada kenderaan dan pakaian yang dijemur. Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Cahaya, Wan Hanafi Hassan berkata, masalah pelepasan asap secara berlebihan itu sudah berlarutan sejak 20 tahun lalu. Ia berlaku hampir setiap masa sehinggakan penduduk berdepan masalah kesihatan seperti batuk, sesema, gatal pada kulit dan mudah demam. Masalah sininya kita berduka cita lah sebab benda ni berlaku sekian lama dan bukannya berlaku 8 jam tapi berlaku lebih pada 18 jam lah. Maknanya benda ni macam 24 jam. Lepas subuh ke, sebelum subuh ke, benda ni boleh berlaku. Jadi bila kita bangun pagi tu, suasana rasa pencemaran udara tu nampak sangatlah. Kita ada pencemaran udara di kawasan kita ni. Ya, hang sakit ni mengikut keadaan lah. Kadang-kadang batuk, demam, sesema, sakit tekuk. Dia bermakna habuk ni bahaya dengan asal. Bahaya. Jadi orang tidak kata semua orang kena. Kadang-kadang tu adalah budaklah utama sekali. Masalahnya bangun pagi-pagi tu asap dah hitam kan. Ada hitam, berbau lah, tak tahan lah. Anak pun macam gatal-gatal, cucu tu asma kan. Jadi kalau sekarang tak jemur baju dekat luar, jemur baju dalam bilik Hidupan akuatik juga akan musnah dan mati disebabkan pembuangan sisa-sisa toksik, sisa-sisa pepejal ke dalam sungai. Pembuangan sisa industri ke dalam lurang pembentungan di kawasan industri berhampiran loji rawatan kumbahan indah water konsortium IWK di Taman Velok dipercayai menyebabkan loji rawatan air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang dihenti tugas hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pelancongan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau serta Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Hiloy Sian berkata tindakan itu menyebabkan berlaku pencemaran bau di loji rawatan kumbahan IWK. Beliau berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan ada unsur sabotaj menyebabkan pencemaran berlaku di kawasan terbabit. Apabila berlakunya masalah jerebu, kehidupan manusia juga akan terancam. Seperti aktiviti seharian mereka tidak dapat dijalankan seperti sedia kala. Pelbagai masalah-masalah yang akan timbul akibat daripada masalah ini. Tindakan yang perlu diambil bagi saya adalah pihak kerajaan. Kerajaan mestilah memperkuat kuasakan Undang-Undang Akta Alam Sekeliling 1974 dengan cara mengenakan denda dan hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka, iaitu terhadap sektor-sektor perkilangan yang tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan mencemarkan alam sekitar dengan membebaskan asap-asap kilang, buang sisa-sisa toksik, sisa-sisa pepejal ke dalam sungai. Pihak kerajaan juga mestilah memantau setiap pergerakan sektor perindustrian dari semasa ke semasa bagi mengelakkan berlakunya perkara sebegini. Agar dengan cara ini persekitaran alam sekitar kita dapat dibendung dan dielakkan. Saranan saya kepada masyarakat dan pihak yang bertanggungjawab adalah semua pihak haruslah berganding bahu bersama-sama mencegah perkara sebegini daripada terus berlaku. Pihak perindustrian juga mestilah menggunakan alternatif lain daripada membebaskan asap-asap kilang ke atmosfera. Mereka juga mestilah menggunakan alternatif lain seperti memasang cerobong asap kilang bagi mengelakkan pembebasan ini.
Masyarakat juga haruslah berganding bahu bersama-sama menjalankan kempen alam sekitar supaya dapat memberi kesedaran kepada semua pihak agar menjaga alam sekitar ini dengan baik dan kehidupan kita juga tidak akan terancam. Bagi kesimpulan saya, kerjasama semua pihak amat penting dalam menangani masalah ini. Jika masyarakat, pihak kerajaan tidak berganding bahu, perkara ini tidak akan dapat dibendung. Jadi masyarakat haruslah bekerjasama menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa jika mereka mendengar atau melihat sektor perindustrian ini tidak menjaga alam sekitar dengan membebaskan asap kilau, membuang sampah, membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Mereka juga haruslah melaporkan perkara sebegini kepada pihak yang berkuasa agar mereka dikenakan tindakan yang setimpal dengan kesalahan mereka. Juga kita mestilah menjaga alam sekitar kerana alam sekitar bukan untuk dicemari tapi untuk disayangi. Kerana kita memerlukan alam sekitar ini untuk kehidupan kita semua. Dan diharapkan agar alam sekitar ini terus dijaga untuk kesinambungan generasi yang akan datang juga. Sekian, terima kasih.